SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها السامعون، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الحلقة الطيبة والمباركة أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dengan nikmat Allah Taala, hidayah dia dan juga banyak segala pemberian dan juga kurnianya yang wikut kita sentiasa wikut kita semua tak habis-habis sampai kepada detik ataupun saat yang kita bersama ini. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Taala untuk nak tanda kesyukuran kita sebagai hamba kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala adalah Tuhan kita dan menciptakan kita. Tidak ada kerja lain untuk kita banyak bersyukur dan banyak bertambah ibadat kita kepadanya. Kerana salah satu ibadat yang kita kena banyak juga, iaitu kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, banyak qabkun kepada Allah Ta'ala atas semua yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kerana Allah Ta'ala jadi kita, cipta kita dan juga hatta kita kepada dunia ini. Tidak hatta seperti
makhluk-makhluk yang lain seperti binatang, seperti pokok kayu dan juga lain-lain lagi. Kerana segala makhluk itu Allah Ta'ala tidak meliakan mereka dengan memberi agama kepada mereka, memberi Al-Quran, memberi fikiran kepada mereka, memberi otak kepada mereka. Kerana manusia adalah makhluk yang Allah Ta'ala jadi yang sebaik-baik makhluk. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah meliakan anak-anak Adam. Dengan Allah Ta'ala banyak-banyak perkara kepada kita. Sama ada yang pertama, nikmat yang paling besar sekali, iaitu nikmat kita wanak mari dengan secara automatik kita jadi seorang Islam, jadi seorang Muslim yang beribadat kepada Allah SWT, yang percaya bahawa tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah SWT sahaja. Dan juga Allah SWT juga nikmat yang besar yang kedua kepada kita, iaitu nikmatul iman. Nikmat keimanan kita kepada Allah, kepada Nabi, para Nabi dan juga kepada kitab-kitab, lebih-lebih lagi Al-Quranul Karim. Beriman kita kepada malaikat, beriman kita kepada hari kiamat, beriman kita kepada qada dan qadar, sama ada yang baik dan juga yang tidak baik. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah SWT lah. Itu tunjuk kata anak cucu ada ataupun manusia seperti kita yang beragama dengan agama Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik makhluk yang Allah Taala jadi. Kalaulah Allah Taala tidak hantar kita jadi sebagai seorang Islam, tetapi hantar kita seperti dengan binatang, hatta kita jadi seperti pokok kayu, hatta kita jadi seperti batu, kayu dan lain-lain lagi, maka apa faedahnya kita, apa yang faedah kita berada di dalam dunia ini? Maka kita adalah sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Maka kita ingatlah, ini adalah kelebihan muliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Mudah-mudahan kita banyak bersyukur, banyak orang panggil kata beribadat untuk nak tanda dengan ibadat itu sebagai jadi kesyukuran kita, kuam khobkun kita ataupun kan khobkun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini hari Jumaat bersama lagi dengan penjumpaan kita, ruangan kita, halaqah kita untuk nak dengar, membaca, mempelajari, memahami dan juga beramal dengan hadis Nabi SAW, yang mana kita sedia-sedia duk baca salah satu buah kitab yang berharga, yang sangat mulia, yang banyak dengan keberkatan, iaitu kitab yang dinamakan 40 hadis Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Kita baca, ruangan kita baca hadis daripada kitab ini setiap minggu satu hadis saja. Setiap minggu satu hadis saja. Nampak kata bilangan yang sedikit, insya-Allah dia ada keberkatan yang Allah Taala beri kepada kita. Kerana amalan yang Allah dan juga Nabi SAW kasih, iaitu amalan yang kita buat sedikit saja, tapi amalan itu kita buat semua. Ruangan kita sama juga, walaupun bukan tiap hari, tapi tiap minggu dengan secara istiqamah dan juga secara istimrar, semua sentiasa ada nak minggu, hari Jumaat, tiap minggu kita ada, kita tak tinggal. Kalau tidak ada kerja yang susah kita nak datang tu, kita tak tinggal. Dan kita akan mari baca hadis sama dengan hadis Nabi sama. Kalaulah ada di sana sedang pendengar seorang mana dia boleh ngapa hadis. Ngapa hadis Nabi SAW, kerana perkataan Nabi, ucapan Nabi ataupun hadis yang bersakut dengan Nabi ini tak sama dengan ucapan ataupun perkataan manusia yang lain. Kerana itu adalah wahyu yang kedua yang Allah Ta'ala memberi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan mempelajari bersama tentang hadis yang ke-22. Dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, saya dah wayak pada halaqah ataupun perjumpaan kita dulu-dulu, bahawa kitab ini Imam Nawawi himpun 42 hadis. Pilih hadis yang jadi mabanil Islam, arkanul Islam ataupun mabani Islam, yang jadi yang Islam ni kena guna hadis-hadis seperti ini.
ataupun hadis-hadis ini sangat digalakkan mempelajari, mengaji ataupun beramal dengan dia, kerana dia adalah hadis-hadis yang penting yang berada di dalam agama Islam kita. Maka pada hari ini kita hadis yang ke-20, yang ke-22. Tinggal lagi 20 hadis, 20 minggu insya-Allah taala kita akan berjalan sama, bermusafir sama, sampai kepada hadaf ataupun sencai hak kita nak sampai insya-Allah, yang mana kita akan tamat kitab ni bersama, kita akan dapat pengajaran yang banyak. Bagi sedang pendengar yang mana yang baru-baru nak dengar sahaja, baru nak dengar, biasa dengar, mula nak dengar dengan kita, ruangan kita, hadis wala hadis ni setiap hari satu hadis ni yang kita sedia-sedia duk baca dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi ni. Kalaulah sedang pendengar seorang mana dia tak ada nak dengar hak dulu-dulu tu, 20 hadis dulu tu, dia boleh nak rajakkan kepada YouTube, website ataupun YouTube. Kita masuk dalam YouTube, kita tulis kata Ta'awun Live ataupun Ta'awun TV, dia akan keluar semua ngajar-ngajar yang stesen radio Ta'awun ni sebar ataupun bantuk dalam website YouTube. Kita boleh dengar jalan, boleh tengok ramai lagi, boleh tengok apa lagi insya-Allah taala. Maka insya-Allah hari ini kita akan baca hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, Imam Nawawi kata an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita in sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama adkhulu al-jannata? Qala na'am, rawahu Muslim. Hadis pendek saja hari ini, tapi makna dia sangat berharga, sangat faedah kepada kita hari ini. Dia adalah sebuah hadis yang jazahullahu khairan jaza dan juga radhiyallahu anhu kepada sahabat seorang ni yang kita akan nak dengar setelah lagi ni. Kita tanya hadis ni kepada Nabi SAW, ataupun Jabir sebagai orang riwayat hadis ni dia tengok hikam, tengok gapo yang berlaku di hadapan Nabi SAW, ambil benda tu mari cerita kepada orang lain. Mari cerita kepada sahabat dia cerita dia sampai kepada kita sekarang, sampai kepada kita learning boleh dengar hadis ni. Nikmat yang besar, rezeki yang sangat berharga sekali kepada kita. Kerana saya raya seumur kata Allahu Akbar, hadis yang sahih, kita ingatlah, kita boleh dengar, kita boleh ngaji walaupun satu hadis saja, itu adalah rezeki yang mahal bagi kita. Kadang-kadang kalau Allah Ta'ala tak izin kepada kita, Allah Ta'ala tak izin, takwi kita dengar satu hadis pun, kalau kita ada duit berapa juta pun kita nak bayar untuk nak dapat dengar satu hadis, kalau Allah tak izin, kita tak boleh dengar juga. Tapi ingatlah, kalaulah masa mana, waktu mana ataupun masa sekarang yang kita sedia-sedia dengar ruangan kita, ruangan untuk nak ngaji hadis, kita dengar satu hadis saja yang sahih daripada Nabi. Yang sahih, iaitu yang cahaya sungguh kata hadis ni adalah daripada Nabi SAW. Maka kita ingatlah, ini adalah rezeki yang mahal sekali. Rezeki yang mahal sekali. Kadang-kadang kita keluar mula daripada waktu pagi, kita keluar daripada rumah kita sampai waktu petang kita masuk rumah. Kadang-kadang Allah Ta'ala takwi rezeki ini, rezeki yang kita nak dapat nak dengar satu hadis sahih daripada Nabi SAW. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-22 hari ini yang disyita oleh seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi seorang ini dia nama kata Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah al-Ansari. Gelar dia adalah hadis ini, dia Abu Abdullah. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Anak dia nama Abdullah, bapa dia pun nama Abdullah juga. Dia sendiri nama Jabir. Saya duk fati, duk tengok, apabila saya baca hadis, beberapa hadis ataupun nama sahabat, banyak-banyak nama, ataupun nama ulama ramai-ramai tu, jumpa bahasa ulama ramai guna nama ataupun letak nama anak mereka dengan nama bersama dengan nama bapa mereka. Duk fati kepada ulama ramai sangat. Mereka tak nama
anak dia seperti mana ataupun sama dengan nama bapa dia. Kalaulah bapa dia nama Muhammad, dia akan letak nama anak dia nama Muhammad. Kalaulah bapa dia nama Abdullah, dia akan letak nama anak dia Abdullah. Jadi kalaulah kita nak baca nasab kepada anak dia ni, anak dia nama Abdullah bin Jabir bin Abdullah bin Jabir Abdullah, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang gitu ulama dia tak nama. Duk gila dua nama tu ya. Muhammad bin Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim. Saya duk mikir, duk tengok apa hikmat yang ulama tu duk tak. Siapakah hari ni tak jumpa lagi gapo hikmat ataupun kelebihan, tujuan ataupun qadi hak dia tak nama anak dia ni seperti mana nama dengan nama pak dia. Tapi satu perkara yang saya mikir kata boleh jadilah, ataupun dalam bahasa Arab kita kira kata ihtimal, boleh jadi dan mereka tak nama anak dia serupa dengan nama pak dia ni, boleh jadi dia ni ingat kepada jasa jasa bapa dia. Dia ingat kepada jasa bapa dia, bunkun hak bapa dia, bunkun hak ayah dia, yang mana ayah dia ni guna masa bapa bana untuk nak pero dia seorang ni besar jadi anak yang soleh. Berapa banyak mana usaha bapa dia nama Abdullah, pero anak dia, terbiah anak dia, hajar anak dia semaya, hajar anak dia baca Quran, hajar anak dia cari ilmu, sampai ke besar jadi seorang hamba Allah Ta'ala, jadi seorang anak kepada ayah dia yang soleh. Lalu dia ingat jasa ini, ingat bunkun ini, lalu dia letak nama anak dia seperti nama bapa dia. Boleh jadi sebab ini yang saya duk fikir-fikir seorang. Boleh jadi. Kerana tidak, kadang-kadang dia tak ada jalan nak fikir dah. Balas mana dia nak qabkun. Orang panggil balas mana dia nak balas jasa yang bapa dia tu duk wi kepada dia semenjak dia halus sampai besar. Dengan sebab ni boleh jadi dia tak nama anak dia seperti dengan nama pak dia, untuk nak ingat semua kepada dia sendiri, kata dia kena pero anak dia yang nama Abdullah, nama sama dengan ayah dia Abdullah, seperti mana ayah dia tu pero dia sendiri, sehingga dia besar jadi anak yang saleh. Dia pun kena mikir, kena ingat semua, kata dia nak balas mana, nak pero anak balas mana, anak dia ni jadi anak yang saleh, anak yang juruh, anak yang rajin semaya, rajin baca Quran, seperti mana bapa dia Abdullah pero dia jadi anak yang soleh juga. Itu maksud ataupun hikmat ataupun qadi yang ulama tak nama anak dia nama yang sama dengan nama pak dia. Seperti sahabat ni, saya tak ceraklah ulama tak royak ataupun saya tak jumpa lagi gapo hikmat dia. Tapi yang saya fikir seperti inilah yang saya sedang dah royak kepada sedang pendengar tadi. Begitulah. Maka hadis ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi daripada golongan orang Ansar. Sahabat Nabi bagi kepada dua golongan sahaja. Dua golongan sahaja sahabat Nabi. Golongan yang pertama, golongan orang panggil kata Al-Muhajirin ataupun Al-Muhajirun. Orang muhajir, orang hijrah bersama dengan Nabi SAW. Iaitu asal dia orang Mekah, berhijrah keluar, tinggal rumah tangga mereka di Mekah, yang mereka duk senang, duk nego senang di Mekah, sanggup nak berhijrah, tinggal rumah tempat mereka, berhijrah dengan Nabi SAW ke Madinah. Manakala Nabi SAW berhijrah daripada Mekah bersama dengan orang muhajirin ataupun sahabat dia daripada Mekah masuk kepada Bana Madinah masa tu, sahabat yang masuk Islam dengan Nabi SAW yang terima Nabi di Madinah, asal orang Madinah, orang panggil kata sahabat golongan itu adalah golongan orang Ansar. Orang Ansar. Ataupun dalam bahasa Arab, Ansar adalah penolong. Pucuy dia. Penolong ke apa? Penolong Nabi SAW. Orang yang sentiasa tolong Nabi dalam kerja nak sebar dakwah Islam. Nabi nak dakwah Islam, orang Ansar salah satu golongan yang tolong Nabi. Nabi ke Taif, Nabi jumpa dengan netai banyak yang tidak terima dakwah Islam daripada Nabi. Tapi Nabi berhijrah kepada Madinah. Orang Madinah sanggup terima terima Nabi dengan baik. Terima Nabi dengan baik.
Tatkala Nabi SAW sapa di kawasan Madinah ni, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka gembira, sama ada orang perempuan mereka, sama ada kanak-kanak mereka, bersama bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tahmid, alhamdulillah. Manakala hadis yang kita dengar ataupun anasyid yang kita dengar semua bahawa apabila Nabi sampai ke Madinah tu, kita dengar kata orang Madinah bernasyid ataupun beranasyid, nyanyi dengan anasyid yang nama kata yang kita dengar semua, tala'al badru alaina tu, tidak ada hadis yang sabit, yang sahih daripada Nabi SAW. Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang mana sahabat berada di Madinah tu, mereka terima Nabi di Madinah dengan beranasyid tala'al badru alaina. Tidak ada hadis yang sahih. Maka Jabir bin Abdullah dia cerita bahawa anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang lelaki, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari cari Nabi, berjumpa dengan Nabi SAW untuk nak tanya satu soalan kepada Nabi. Ya Allah, sahabat Nabi dia Masya Allah, ada gapo terus pergi cari Nabi, ada gapo terus pergi cari Nabi, berjumpa dengan Nabi, ada masalah gapo terus tanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ada ilmu kalaulah kamu ni tak tahu ataupun tidak ada ilmu. Maka hadis ini riwayat oleh Al-Imam Muslim. Kita royak dulu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Apabila riwayat Imam Muslim ni, kita ayat sok mudah. Hadis yang sahih, yang orang panggil kata daripada Nabi SAW, cerak sahih. Ulama royak kata as-sahul kutub selepas daripada Al-Quran, sahih Bukhari, sahih Muslim. Tapi hadis ni riwayat oleh Muslim sahaja, manakala Imam Bukhari tak riwayat hadis ni. Boleh hadis dia tak jumpa dengan hadis ni, dengan sebab tu dia tak riwayat ataupun sebut dalam kitab sahih dia. Maka hadis ni dia datang dua jalan. Jabir bin Abdullah, mula-mula Jabir bin Abdullah. Anak murid Jabir bin Abdullah ni ada dua orang, nama Abu Zubair, seorang belah ni. Seorang lagi nama Abu Sufyan. Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Qurashi. Anak murid kepada Jabir. Jabir anak murid Nabi, ambil daripada Nabi. Tapi Jabir bin Abdullah, orang riwayat hadis ni, dia royak kepada anak murid dia. Sebab hadis ni kepada anak murid dia pula. Anak murid dua orang, Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Qurashi, mati pada tahun 128 Hijrah. Dan juga seorang lagi, anak murid dia nama Abu Sufyan, Talhah bin Nafi'. Dua jalan ni. Dan juga dua jalan ni, Imam Muslim riwayat dua-dua jalan harudah. Jalan pertama pun Imam Muslim riwayat hadis ni, dan juga riwayat yang kedua pun Imam Muslim pun riwayat hadis ni juga dalam kitab sahih dia. Sama-sama dua jalan. Tapi beza di antara dua jalan ni, jalan yang pertama, jalan Abu Zubair ni, iaitu jalan yang kita baca tadi. Baik, jalan yang Jabir sebut kata anna rajulan, bahawa seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi. Tak sebut seorang lelaki tu nama gapo, tak sebut nama. Tapi jalan yang kedua Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ataupun nama dia Talhah bin Nafi', mati pada tahun 1 lebih juga. Hadis jalan dia riwayat Imam Muslim juga sebut nama. Siapa sahabat seorang ning mari tanya Nabi. Jalan pertama kata anna rajulan, tak sebut nama orang tanya. Jalan yang kedua sebut kata orang yang tanya daripada jalan yang pertama ni seorang ni. Nama dia apa? An-Nu'man bin Quqil. An-Nu'man bin Quqil. Nama seorang anak murid dia An-Nu'man bin Nuqil. Bin Quqil. Mari cari Nabi, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubat. Jalan yang kedua, in sallaitul maktubah. Hai Rasulullah, nampak balas mana kalaulah aku ni semaya 5 waktu cukup, maya fardu 5 waktu cukup. Al-maktubat mari dengan jamak. Manakala jalan yang kedua mari al-maktubah secara mufrad.
Tapi semua dia tunjuk kata itu adalah solat fardu 5 waktu. Hei Rasulullah, mu nampak balas mana kalaulah aku ni seorang hamba Allah Ta'ala yang semaya cukup 5 waktu, wa sumtu ramadana, dan puasa cukup 30 hari pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan juga aku buat segala perkara yang Allah Ta'ala royak kata benda ni benda halal. Secara aku ni i'tiqad, aku percaya kata benda ni Allah Ta'ala royak kata halal. Wa haramtul harama, dan juga aku jauh daripada segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat segala perbuat yang Allah Ta'ala kata halal, sama ada benda tu adalah benda yang wajib, sama ada benda tu benda yang mustahab, sama ada benda tu benda yang mubah, yang harus kita buat. Kalaulah benda tu semua adalah benda yang halal, ahlaltul halal. Ahlaltul halal. Nah, aku buat benda-benda halal itu. Maka bagaimana ya Rasulullah? Nah, apa fa'altuhu mu'taqidan, aku buat benda halal secara aku beriman kepada Allah Ta'ala. Aku percaya kata benda ni dihalalkan oleh Allah Ta'ala, bukan dihalalkan oleh seorang manusia dah. Wa haramtul harama, dan juga aku tinggal benda yang haram kerana aku ingat kata benda ni ataupun percaya kata benda ni adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerak ya sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah baca pada hadis yang keempat ataupun yang kelima dulu. Hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis ni An-Nu'man bin Kuqil. Kuqil. Tapi hadis ni An-Nu'man bin Bashir sebut kata al-halalu bayyin, al-haramu bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihah. Benda halal nyata cerak, benda haram nyata cerak, tapi benda yang tak cerak tu bainahuma, di antara dua tu. Selepas dia tu An-Nu'man bin Kuqil dia kata bala mana, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannah. Hei Rasulullah, kalaulah semua perkara ini aku buat, semaya cukup 5 waktu, puasa cukup 30 hari wajib pada bulan Ramadan, aku buat benda-benda yang Allah Ta'ala royak atau halal, aku tinggal jauh daripada perkara yang Allah Ta'ala royak atau haram, walam azid ala zalika syai'a, dan juga aku tidak tambah gapo-gapo pun. Tidak tambah. Benda ni Allah Ta'ala royak atau haram, terus ni aku tambah tak. Ambil benda haram, gibah tambah dari benda halal, tak. Ambil benda yang halal, gibah dari benda haram, tak biasa tambah. Walam azid ala zalika syai'a, aku tidak tambah gapo-gapo pun daripada benda tu. Adkhulul jannah, aku boleh masuk syurga. Ya Allah, hadis yang hebat, hadis yang sahabat Nabi tanya kerana kita, bukan tanya kerana dia saja, kerana kita, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi seorang ni nama An-Nu'man bin Kuqil, dia tanya kepada Nabi SAW, hei Nabi, kalaulah aku semaya cukup 5 waktu, kita maya ke tak? Maya cukup 5 waktu. Aku puasa cukup 30 hari pada bulan Ramadan, wajib, benda wajib. Dan juga aku buat segala benda yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, tinggal segala benda yang haram, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Aku tidak tambah gapo sikit pun dalam syariat Allah SWT. Adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Nabi SAW jawab satu patah saja. Qala na'am. Ya, mu boleh masuk syurga, hei An-Nu'man bin Kuqil. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis yang kita dengar tadi sama dengan terjemahan dia, yang mana sahabat seorang ini tanya kepada Nabi SAW, kalaulah kita tengok kepada perbuatan ataupun orang panggil kata orang perakop, cara kita nak masuk syurga, tak payah ya sedang pendengar, kerana amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni agama yang cukup semua belaka yang Allah Ta'ala royak kepada kita.
Kita jangan royak kata kita nak jadi seorang Muslim, seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kita jangan royak kata kita nak jadi payah benda tu. Kita jangan royak kata kita nak jadi payah, kita nak jadi seorang beriman kepada Allah Ta'ala yang sebenar. Jangan kecek pasal tu. Jangan royak pasal tu. Kalaulah belum lagi kita nak membacakan Al-Quran, kalaulah kita belum lagi kita nak faham Al-Quran sebuah, kalaulah kita belum lagi nak baca beberapa hadis Nabi yang royak kepada kita banyak perkara yang kita tak tahu lagi. Kalaulah kita ambil masa bacakan Al-Quran, ngajikan Al-Quran, fahamkan akan makna-makna Al-Quran yang Allah Ta'ala nak royak kepada kita, ataupun yang mana Allah Ta'ala royak kita semua belaka, cukup belaka dalam Quran, kita akan khabar, kita akan tahu kata cara untuk kita nak jadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar bukan benda yang mudah. Bukan benda yang payah. Kerana Allah Ta'ala royak kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman semua, bertakwalah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan juga janganlah kamu semua mati, jangan gaduh mati melainkan kamu mati dengan hal keadaan kamu beriman, ataupun seorang yang patut atau menjadi orang yang beribadat, orang yang serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu orang Muslim yang sebenar. Tak payah kita nak jadi Muslim yang sebenar, nak jadi hamba Allah yang sebenar, kalaulah kita faham Al-Quran, faham hadis Nabi SAW. Kerana kita royak dah dua-dua ni adalah wahyu. Adalah wahyu yang mari nak tunjuk kita kepada jalan yang lurus. Yang mari nak bawa kita pergi pada jalan yang betul, jalan yang Allah Ta'ala nak, jalan yang Allah Ta'ala redha. Tapi hari ini kita tidak jadi seorang Islam yang sebenar, tidak jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak kasih kepada dia, dengan sebab kita menjauhi daripada Al-Quran dan juga menjauhi daripada segala perbuatan ataupun sunnah yang dibawakan oleh Nabi SAW. Kalaulah kita tanya kata syurga yang kita nak pergi ni payah ke tak? Tak payah ya sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak jawab kepada saya sendiri dan juga sedang pendengar semua, tak payah, kerana kita telah ada kuma belaka dah. Kita tidak ada tahu kuma cara mana, kelab mana kita nak masuk syurga. Kita pada hari ni kita nak buat tepung, nak ngaji, buat makan ni, nak ngaji, nak sok gapo, nak peksa gapo, semua ada kuma, semua ada cara belaka. Nak buat tepung, ada buku yang tulis tentang cara nak buat tepung. Tepung ni, tepung tu, tepung ni, tepung tu. Cara kita nak ngaji, kita nak sok bahasa Inggeris, ada kumu cerak royak kata mung nak pergi sok bahasa Inggeris, baca bahasa ni, baca bahasa ni, baca bahasa ni. Kalau nak sok masuk bahagian bawah, nak ngaji sat, bacalah kitab ni, baca kitab ni. Kalaulah mung sedang pendengar jadi sebagai seorang guru, seorang kru, seorang ustaz, cara nak ada ustaz, cara nak ngajar madah ni, cara nak ngajar madah ni, cara nak sok mana murid madah ni, gini. Cakap semua ada hukum belaka. Sama juga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang sedang berjalan kepada syurga, ada kumu juga. Ada kumu juga Allah Ta'ala kepada kita, kumu kepada kita, royak dalam kumu tu kata cara mana kita nak masuk syurga. Kalaulah mu nak turut kumu ni, mu akan masuk neraka. Tu royak cakap dalam Al-Quran. Dengan sebab tu hari ni kita nak masuk syurga balas mana kita. Kita ni jauh daripada Allah Ta'ala, lalai daripada Allah Ta'ala, tidak ingat kepada rumah asal kita. Salah satu juga sebab yang kita tak juru hari ni jadi hamba Allah Ta'ala, yang tak juru, yang tak dengar Allah Ta'ala, tak ingat kepada Allah Ta'ala, dengan sebab kita lupa rumah kita yang berasal. Sedang pendengar, ingatlah rumah asal kita adalah syurga. Syurga
Tok nenek kita Nabi Adam AS biasa duduk dulu Al-Jannah. Yang mana kita pada hari ni hadis tujuan dia sampai kepada sencai iaitu syurga. Adkhulul jannah, adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Kalaulah aku buat sebenar-benar perkara ini yang kesebut, Nabi SAW kata, na'am, boleh masuk. Tak payah kali nak masuk syurga. Tapi hari ini kita maya cukup 5 waktu juga, kedak. Kita tanya kita sendiri. 30 hari pada bulan Ramadan yang lalu, yang telah lepas kepada kita beberapa hari saja, adakah kita puasa cukup 30 hari? Kalaulah tak cukup, tinggal puasa 30 hari ataupun beberapa hari pada bulan Ramadan dengan sebab uzur kita, adakah kita telah qada puasa-puasa yang kita putus itu? Benda halal yang Allah Ta'ala rayak, yang Allah Ta'ala izin kepada kita untuk kita buat, adakah kita buat? Adakah kita buat dengan secara kita beriktikad kata benda ni bukan yang dihalal oleh manusia mana-mana dalam dunia ni, tak, tapi yang dihalalkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga benda haram yang Allah Ta'ala haramkan, adakah hari ini kita berjauh daripada benda-benda yang haram? Tinggal gapo yang Nabi, gapo yang Allah Ta'ala larang, royak, janganlah masuk benda ni, janganlah buat benda ni. Berapa banyak kita tinggal ataupun tidak buat, tu Allah Ta'ala suruh kita. Kalaulah kita buat perang, kita rusak, kita kurang di segi ni, bagaimana kita nak masuk syurga? A'adkhulul jannah. Sahabat mai tanya. Semaya 5 waktu fardu saja ya, tak bilai, tak royak kata semaya sunat ratik. Boleh hadis setengah sahabat tu ada namanya sunat, tapi dia jaga molek secara sempurna 5 waktu dia, jaga molek. Tak buat perang, tak kurang mana-mana tempat 5 waktu ni. Sama juga 30 hari pada bulan Ramadan, boleh jadi dia jaga baik puasa dia, jaga baik-baik. Boleh jadi puasa yang elok, jadi puasa yang cantik, jadi puasa yang Allah Ta'ala nak sekali. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kerana puasa adalah amalan yang Allah Ta'ala nak uwi kebalasan, nak uwi balasan sendiri kepada hamba dia. Bagaimana kita nak masuk syurga? Itulah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Al-Quran telah sebut dalam satu ayat, Allah Ta'ala sebut kata, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Allah Ta'ala ayat kata, orang yang beriman sungguh kepada Allah Ta'ala, iaitu orang yang baca Quran. Alladzina atainahumul kitab, Allah Ta'ala wi kitab, wi Quran kepada dia, dan juga dia baca Al-Quran itu haqqa tilawatihi, baca dengan sungguh, baca dengan sebenar-benar baca. Bagaimana baca sungguh? Baca dengan tadabbur, baca dengan faham ayat-ayat yang Allah Ta'ala narayak kepada kita. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang beriman kepada kitab itu yang sebenar. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dua orang sahabat Nabi SAW, mari tafsir tentang ayat ni bahawa ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang yang beriman kepada Al-Quran ataupun Alkitab yang sebenar. Gapo dia? Yahilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu, iaitu orang yang percaya sungguh kata benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala halal, benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, benda tu adalah benda haram. Jauhi daripada benda-benda tu. Nah, itu nak rakyat kata kita tinggal benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Kerana haram, cerak Allah Ta'ala rakyat. Bahawa kadang-kadang benda suatu perkara Allah Ta'ala royak cerak, royak sendiri dalam Quran kata benda tu adalah benda yang haram. Haram. Walaupun tidak ada kalimah haram pun, tapi sepakat ulama mai royak atas benda ni haram, haram juga. Hak mana Allah Ta'ala royak atas cerak haram? Seperti riba. Maka riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah halalkan jual beli. Jual beli, jual. Kita nak jual beli balah mana? Jual beli yang betul dengan syarat tidak ditipu orang, tidak makan riba. Dengan syarat menggalakkan benda-benda tu
ataupun jual beli yang bersih daripada segala syarak larang, jual lah. Benda tu benda halal. Tetapi yang Allah Ta'ala haram, iaitu wa harramar riba. Allah Ta'ala haramkan riba. Cerak. Allah Ta'ala tahu kata sebab apa haram riba. Sebab Allah Ta'ala tahu cerak kata riba dia adalah benda yang jahat sekali. Allah Ta'ala tahu apa akibat yang orang-orang makan riba sebab apa. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni tunjuk cerak kepada kita. Siapa yang buat benda wajib dan juga siapa yang lari daripada benda-benda yang haram, dakhalal jannah, masuk syurga. Buat benda yang wajib, sembahyang waktu, puasa. Tinggal benda haram, semua yang Allah Ta'ala lari. Allah Ta'ala lari benda yang Allah Ta'ala haram, dia tinggal semua, dakhalal jannah. Ini khulasah yang Ibn Rajab Al-Hambali kata dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Syarah tentang hadis yang ke-22 ini, yang mana hadis yang menyebut arti seperti ini ni banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Nabi yang sebut tentang kita buat benda yang wajib, jauh daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kita masuk syurga, dapat masuk syurga. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasa Nabi SAW sebut kata, ma min abdin yusalli salawatil khams wa yasumu ramadan wa yukhriju zakah wa yajtanibu al-kaba'ir as-sab' illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyi sya'a min ayyiha sya'a. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bukan dalam kitab sahih dia tapi dalam kitab At-Tarikhul Kabir, dan juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab sahih kedua, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dia. Tapi hadis ni adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, kerana dalam sanad dia tu ada seorang penrawi hadis ni yang tidak dikenali. Rawi yang tidak kenali. Bagaimana rawi yang tidak dikenali? Iaitu rawi tak kenal siapa dia seorang ni, siapa nama dia, warna negeri mana, tak tahu. Tahu kata mari dengan sebut gelar gini saja, tapi tak tahu kata dia ni orang mana, negeri mana, mati mana, nama semua nama apa tak. Orang panggil majhulul hal, tak tahu siapa dia. Tak tahu apa dia, siapa dia. Dengan sebab ni ulama hadis ni tak ambil. Tak jong nak ambil hadis. Satu hadis, kalaulah hadis itu diriwayatkan dan juga di dalam sanad dia ada satu orang rawi pun, walaupun satu orang, kalau banyak tu tak kajak dulu dah, walaupun satu orang pun tidak kenal, tak sah, tak terima hadis dia. Sebab hadis Nabi adalah wahyu. Kita nak ambil hadis Nabi ataupun wahyu ini daripada orang yang terkenal saja, orang yang jujur saja, orang yang tak kacak bohong, orang yang tak general, tak ingat yang lemah. Sebab orang nak riwayat hadis Nabi, nak jadi hadis yang sahih, dia kena ingat yang kuat. Dia kena orang yang dikenali oleh manusia. Orang tahu lah kau kenal dia, kata dia ni kalaulah dia imam. Ngapa kuat qawiyun fil hifzi, ngapa kuat ingat kuat, lalu terima hadis dia. Tapi hadis ni tidak sahih, ataupun kita panggil kata hadis dhaif. Tetapi dia mari nak orang panggil kata sokong makna hadis ni yang diriwayatkan sama dengan hadis kita baca. Kerana sebut dalam hadis ni kata, ma min abdin, tidak ada seorang hamba Allah Ta'ala seorang mana dia maya cukup 5 waktu. As-salawatul khams, puasa pada bulan Ramadan, dan juga dia bayar zakat, dan juga dia jauh daripada segala ataupun 7 perkara dosa besar yang Nabi sebut dalam hadis as-sab'ul mubiqat. 7 dosa besar tu syirik, sihir, makan harta anak yatim, makan riba, lari daripada medan perang, tuduh seorang perempuan yang beriman kepada Allah Ta'ala yang bersih, tuduh kata dia berzina, buat jahat gitu. Segala 7 dosa besar ini, siapa ataupun hamba mana, hamba Allah seorang mana jauh daripada 7 dosa besar ni, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan dibuka untuk dia segala pintu syurga. Yadkhulu min ayyi sya'a, dia nak masuk pintu mana, masuk pergi.
Nak masuk Baitun ni masuk ke. Nah, itu hadis yang kedua, yang pertama yang kita baca tadi. Walaupun hadis yang lemah. Hadis yang kedua juga hadis yang sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan dia dan juga Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Nabi SAW sebut kata, man abadallah, siapa yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la yusyriku bihi, tidak bersyirik kepada Allah Taala, ibadat secara berisut, 100% bersih, tidak ada syirik, mana-mana tempat bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqamas salat, semaya, wa ataz zakah, bayar zakat, wa shoma Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wa ijtanabal kabair, dan juga jauh daripada segala dosa-dosa besar, jauh semua dosa besar, maka falahul jannatu au dakhalal jannata, bagi dia syurga ataupun dia dapat nak masuk syurga. Hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Maka banyak hadis yang Nabi SAW riwayat kepada kita tentang kita buat benda yang orang panggil kata benda yang wajibat, benda yang wajib. Benda sunat tak nak kacik dah, benda wajib. Jaga molek benda wajib. Kita klik kecil hari ni, gapo benda-benda ataupun ibadat mana yang Allah Ta'ala wajib kita buat. Kita jaga benda tu molek. Kita jaga benda wajib tu molek. Kalaulah kita jaga molek dah, raksa dia tu, jaga mai ilmu waktu ni, jaga molek-molek, kita rasa lagi kata kurang lagi, berperang lagi, rosak mana-mana tempat lagi, kita tambah dengan kita beribadat dengan amalan-amalan yang sunat. Kerana amalan yang sunat dia akan ditapung benda-benda yang wajib. Seperti kita mai 5 waktu, kita rasa tak ada tu email, sekaat 2 rakaat semua 5 waktu sehari ni, 2 waktu tak ada tu email, tak cukup rakaat dalam solat itu, kita tambah benda-benda yang sunat. Kita tambah semaya sunat banyak, kerana maya sunat inilah akan ditapung benda-benda yang wajib. Ditapung benda-benda yang wajib. Sama juga pada bulan Ramadan kita puasa 30 hari benda yang wajib. Kalaulah kita rasa kita jaga dah, maksiat tak tengok dah pada bulan puasa, ngupak tak ngupak kat orang dah, baca Quran semua waktu puasa sehari, tapi rasa tak puas hati lagi, bimbang kata aku ada di sana, kurangnya mana lagi, kita tambah puasa selepas daripada bulan Ramadan, iaitu 9 hari pada bulan Syawal yang lepas. Habis dah bulan Syawal sekarang. Kerana puasa sunat boleh ditapung. Boleh ditapung puasa-puasa wajib kita. Walaupun bulan Syawal habis, bulan lain pun kita boleh nak puasa sunat lagi. Sama ada puasa 3 hari sebulan, hari putih baik ataupun 3 hari mana-mana pun, ataupun pada hari Khamis, ataupun puasa sunat mana-mana. Dalam 1 tahun, sama ada Ashura, sama ada Arafah, kita puasa benda-benda tu. Mudah-mudahan semua amalan sunat kita akan ditapung, amalan wajib kita jadi amalan yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis lagi, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih dia. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang lelaki mari jumpa dengan Nabi. Berkata dengan Nabi, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, royaklah kepada aku satu amalan yang mana aku buat amalan ni dia akan bawa aku masuk syurga. Dalam riwayat Imam Muslim dia kata, akhbirni bi amalin yudaninil jannah. Hai Rasulullah, royaklah kepada aku satu amalan yang membawa aku dekat dengan al-jannah, syurga. Wa yuba'idni minan nar, dan juga menjauhkan aku daripada api neraka. Nabi SAW kata, ta'budullah, mengibadat kepada Allah Ta'ala, bahawa engkau beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak bersyirik kepada Allah SWT, semaya wajib 5 waktu, keluar zakat, wa tasilur rahim, dan juga hubung silatul rahim, hubungi saudara ataupun qarabat ataupun waris-waris kita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amalan pesening ni kita buat ni, yudkhiluni al-jannah, bawa kita masuk syurga. Kerana at-tasilur rahim,
Wa tasilur rahim yang Nabi royak dalam hadis ni hubung silaturahim. Kita nampak kata silaturahim, waris-waris kita ni kita tak hubung mana. Nampak kata benda ni benda peras, benda halus, benda kecil. Benda yang tidak dikira oleh Islam. Dah kita faham silap. Islam sangat kira berat tentang silaturahim. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga, Nabi riwayat kata la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk syurga oleh orang yang kerak. Kerak apa? Kerak silaturahim, tak hubung. Ada waris di Nara tak pergi berziarah walaupun 1 tahun sekali. Ada waris di Malaysia kita tak biasa pergi ziarah pun walau 1 kali dalam hidup kita. Ada waris di tepi rumah pun kita buat balah main, buat masa muka main, tidak hubung silaturahim. Maka Nabi riwayat kata la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Sedang pendengar, kita jangan buat main. Jangan buat main. Kalaulah hari ni ibu bapa pun yang sedang-sedang dengar, kita usaha. Adapun hari raya baik ataupun bukan hari raya baik, kita usaha hajar bawa anak kita pergi ziarah waris-waris kita. Walaupun tempat mana ada waris kita, kita hajar anak kita pergi ziarah mereka. Kerana apabila kita mati sebagai ibu dan bapa, anak kita akan sambung berziarah ataupun hubung silaturahim seperti mana kita buat. Salah satu silap di antara faedah sekarang ni, ibu bapa tak hajar anak hubung silaturahim. Tak biasa bawa anak pergi ziarah waris-waris. Dengan sebab tu anak tak kenal waris kita. Anak kita tak kenal waris kita duk mana ratik. Di Nara ada kedak waris kita, di Jalan ada kedak waris kita, di Setun ada kedak waris kita, di Petani ada kedak waris kita. Anak kita tak tahu. Sebab kita tak hajar, tak royak mereka tahu kata waris kita ni ada sini. Dengan sebab tu silaturahim adalah amalan yang besar dalam agama Islam yang pentingnya kepada amalan ini, silaturahim. Kerana bukan amalan kecil-kecil. Dengan sebab tu Nabi tak royak kalau orang yang tidak berpadali dengan silaturahim ini la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Dengan sebab ni Nabi royak kata tak akan masuk syurga orang yang kerak butuh rahim ni. Dengan sebab tu kita dapat tahu kata amalan ni adalah amalan yang besar. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sahabat sore ni mari tanya Nabi satu tujuan sahaja yang dia nak. Satu tujuan sahaja. Ulama ayat kata dalam hadis ni, siapa yang dia jaga benda-benda yang wajib, tinggal segala benda-benda yang haram, lebih-lebih lagi dosa yang besar, dia akan masuk syurga. Dan kerana dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab Salih, man kana ala hadha, siapa yang buat pasal ni semua yang kita sebut tadi ni, kana ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Hari kiamat nanti, yaumul qiyamah nanti, dia akan bangkit bersama dengan as-siddiqin, orang yang benar, orang yang ada nabi, orang yang ada syuhada, orang yang juh salihin. Ma lam yu'tiq walidayhi, sampai bila dia ni, sehingga dia ni tak, orang panggil kata tak derhaga kepada ibu bapa dia, tak ada dosa besar lah mudah-mudahan kata. Kerana derhaga kepada mak pak dia tu adalah dosa besar. Hadis riwayat Imam tadi yang kata kalaulah dia tak ada dosa besar ini, seperti dia tak dengar ataupun tak taat kepada dua ibu bapa, dia akan masuk syurga. Tapi kalaulah dia ada dosa besar, dia tak akan masuk syurga. Seperti kita yang tadi, qati', orang yang butuh rahim ni dosa besar. Sama juga orang yang takabur seperti Fir'aun ataupun takabur kecil, dia tu ada sifat takabur dalam hati dia. Walaupun sedikit saja, Nabi kata la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Satu biji saja dalam tubuh dia, dalam jantung dia ada sifat takabur, tak masuk syurga, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Itu dosa besar. Dosa besar. Maka tujuan kita sekarang ni nak masuk syurga. Balas mana cara kita nak masuk syurga? Dengan cara ni lah yang kita baca hadis-hadis tadi. Sebab apa kita nak masuk syurga? Kita dah royak kata akhirat nanti dua tempat sahaja. Tempat yang pertama al-jannah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir.
Satu kumpulan mereka akan masuk syurga, satu kumpulan mereka akan masuk api neraka. Masuk api neraka. Kita tak ada lah jalan lain. Tak ada jalan lain, kena pilih satu mana. Nak masuk syurga ke, nak masuk neraka. Habis tu hari ni kita mari nak kena gapo dia syurga. Gapo dia ada sangat dalam syurga. Allah Ta'ala tu kaca-kaca doa oleh Quran kata, wa baiklah orang beriman kepada aku, mudah-mudahan mu boleh masuk syurga, berjaya masuk syurga. Gapo ada dalam syurga. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, boleh jadi salah satu sebab pada hari ini kita jadi hamba Allah SWT yang dak juruh, yang degil, yang tidak patut taat kepada Nabi SAW pada hari ini boleh jadi sebab kita tak kenal. Kita tak kenal gapo syurga, kita tak kenal gapo neraka. Kita tak biasa ngaji, tak biasa tahu gapo dia ada dalam syurga, gapo dia ada dalam api neraka. Kerana boleh jadi apabila kita kenal syurga lebih banyak daripada kita kenal pada hari ini, kita akan ada perasaan dan juga usaha buat balas mana boleh masuk syurga. Kalaulah kita ada ilmu tahu gapo yang berada di dalam api neraka lebih banyak daripada kita tahu pada hari ini, boleh jadi kita tak ada seorang mana pun nak masuk neraka dan juga usaha cari jalan pada dunia ni menjauhi daripada api neraka. Tapi boleh jadi sebab kita duk lalai lagi, duk jauh daripada Allah SWT lagi, duk jauh daripada jalan Islam lagi, kerana kita tak ada kenal syurga, tak ada tahu gapo yang berada dalam syurga. Kita tidak ada perasaan nak masuk syurga dan juga kita tidak ada perasaan yang kita nak takut lari diri daripada api neraka. Dengan sebab tu kita duk degil lagi dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala royak kata jadilah orang-orang yang baik, makanlah benda-benda yang halal, kita makan benda haram. Mayalah cukup 5 waktu. Setengah orang Islam pun learning ramai tak semaya 5 waktu, bukan 1 waktu saja. Mak pak semaya cukup 5 waktu, tapi anak semaya tak cukup 5 waktu, tak semaya langsung pun ada. Ramai hari ni kita tengok mak pak baca Quran, ibu pakai kaki kubung, anak tak pakai kaki kubung. Ramai lagi. Kita lalai daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak dapat syurga, adkhulul jannah, kalaulah kita tidak patuh benar-benar yang wajib kepada Allah Taala. Kita cuba gambar gapo yang Allah Taala cedek kepada kita pada dalam syurga nanti. Kerana dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Allah Taala sebut kata, a'dadtu li'ibadi as-salihin ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala kata, aku sedia cedek kepada hamba aku yang juh as-salihin. Orang tak salihin tak boleh masuk syurga. Cedek gapo hai Allah Subhanahu Taala dalam syurga? Mala ainun ra'at. Mata tak boleh nak tengok gapo dia dalam. Kita tak boleh nak peraman. Kita tahu. Boleh jadi Allah Taala royak, Nabi royak dalam hadis, kita tahu kata benda ni ada, arak ada, tusu ada, semua ada dalam syurga. Mala ainun ra'at. Tapi kita tak boleh nak atibai. Balah mana nikmat dalam syurga. Wala udhunun sami'at, tak boleh nak dengar. Suara balah mana sangat sedaknya. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan juga manusia ni tak biasa fikir syurga belah mana. Nak kaya tak boleh dalam syurga apa. Habis tu Allah Ta'ala kata, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Allah Ta'ala kata manusia tak tahu gapo yang ditusuk oleh dia, tapi benda tu buat dia sejuk mata apabila dia masuk. Untuk gapo? Apabila dia masuk syurga, dia tengok benda tu yang berada dalam syurga, qurratu a'yun, sejuk mata. Tapi ingatlah benda tu Allah Ta'ala cedek untuk dia, jazaan bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala cedek wi balas benda tu
Hak benar ada dalam syurga kepada orang yang jujur kepada Allah SWT saja. Orang tak jujur tak boleh. Tak boleh tengok. Nah, gapo dalam syurga ada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut banyak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut banyak kepada kita. Seperti ayat dalam surah As-Saffat. Allah Ta'ala kata, illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun. Fi jannatin na'im. Ala sururin mutaqabilin. Illa ibadallahil mukhlasin. Mereka hamba Allah Ta'ala yang berikhlas kepada Allah SWT. Gapo bagi mereka? Bagi mereka akan dapat segala rezeki kepada mereka maklum cerah. Dalam syurga. Fawakihu wa hum mukramun. Sama ada makannya seperti buah-buah kayu, mereka akan dapat makan. Nak makan buah kayu gapo? Makan. Ada berlaku dalam syurga. Wa hum mukramun. Yang dimulia. Fak dia ni dalam syurga boleh dapat mulia. Tu haca dia berlaku. VIP ya fi jannatin na'im. Dalam syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Duk atas katil. Ala sururin mutaqabilin. Duk atas katil. Duk atas katil sudah. Paling muka pergi pagi. Duk tengok pergi mari orang yang syurga. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Ada seorang konrap cai mari ni. Pergi gelah duk serve air arak. Gapo? Serve arak dia. Serve nampung dia. Serve susu kepada dia. Kita ingatlah, walaupun makan minum buah nama sama dalam syurga, Ibnu Abbas kata, walaupun makan itu nama sama dengan dunia, tapi rocak lain-lain, tak sama dengan dunia. Ya Allah. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Bayda'a lazzatin lisyaribin. Susu dia putih. Bayda' lazzah, sedap pula dah. Ya Allah, sedap bala mana? Dunia ni kita tanya, susu gapo kita wari makan? Jiha gapo? Setiap orang kena ada jiha susu yang sedap bagi dia, tapi dalam syurga sedap lebih daripada jiha dalam dunia yang kita minum lagi. Ya Allah. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Susu dan juga arak. Arak yang dia makan warna putih sai. Arak yang tak sama dengan dunia. Salah satu hadis Nabi kata, siapa minum arak dalam dunia ni, dia tak akan nak dapat nikmat boleh minum arak pada syurga, dalam syurga. Baik. La fiha ghaulun, tak pening mari makan arak dalam syurga nanti. Dan juga walahum yunzafun, tak mabuk. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan juga ada bidadari, ada nangfa, ada orang tina dalam syurga. Ada tina qasiratut tarfi'in, mata dia comel, dong tasui. Allahu akbar. Balah mana orang tina nangfa dalam syurga yang Allah Ta'ala nak uwi kepada orang beriman, orang yang jujur, orang yang patut taat kepada Allah Ta'ala dalam dunia ni. Balah mana Allah Ta'ala nak uwi dia tengok seorang tina. Kadang-kadang dunia ni kita tengok orang tina tu janguk kedah, seorang tu. Tapi dalam syurga janguk lagi. Tu hera atau qasiratut tarfi'in, mata dia besar dan juga cantik janguk. Ka'annahunna baydun maknun. Seperti kaimuk. Seperti kaimuk dia janguk, masya-Allah. Allah Ta'ala wi kepada dia. Ya Allah. Banyak lagi ayat Quran yang Allah Ta'ala royak dalam Quran. Ada dalam surah Muhammad, ada juga. Suratul Muhammad, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Allah Ta'ala royak. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut dalam syurga, dalam neraka bala mana. Dan juga dalam surah Al-Waqi'ah, kita klik pergi baca gapo yang Allah Ta'ala royak sifat syurga dan juga royak sifat neraka bala mana. Kita nak kenal syurga, gapo ada dalam syurga, kita pergi tengok. Ala sururin mawdunah, dalam surah Al-Waqi'ah. Duk takati ayat tadi, ayat duk takati paling muka gemarin. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala kata ala sururin mawdunah, atas katil yang mana katil itu buat daripada emas.
Ya salam. Wa daripada mah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ada orang mari sep minum, nak makan gapo? Royak. Sep selalu dah. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Makan arak tak pening, tak mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Nak makan wah kayu mana? Pilih, yatakhayyar, pilih. Nah, nak makan wah kayu gapo dalam syurga. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Nak makan daging burung, selalu dah mari depan tapi burung. Wahurun in, nangfa pula dah sekali lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti khaimuk. Orang tina nangfa yang dalam syurga seperti khaimuk. Jaza'an bima kanu ya'malun. Nah, itu adalah balasan orang yang buat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi dalam Quran yang Allah Ta'ala ayat. Dalam hadis pun banyak. Dalam satu hadis Nabi ayat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Bagi ahlul jannah, orang yang masuk syurga, dia ada satu nat. Satu talaknat, yang mana talaknat tu tiap hari Jumaat. Orang yang dalam syurga tu, dia keluar gejala dinat. Gejala dinat. Sama ada lelaki gejala dinat, perempuan gejala dinat. Apabila mereka klik mari jumpa dengan orang tina keluarga dia, nangfa dia ataupun keluarga dia dalam syurga, dia tu yang kata, mu tu biasa ni ya, masuk mari jangok, tu tambah jangok, izdad husnan wa jamalan, tambah cantik, tambah jangok. Dalam syurga tu baik gejala nak. Tapi tu hawi tambah cantik, tambah jangok, klik mari orang yang dalam rumah, ahli dia, keluarga dia kata, tu biasa ni ya abang. Adik tu biasa ni ya, klik mari jangok pula dah. Abang jawab balas mana? Saya pun tubik di rumah saat ni, gina start klik mari ni, nampak adik jangok, cantik pula. Itu ahwal ataupun sebab yang kita nak duduk dalam syurga. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, mintalah kita dapat jadi golongan yang dapat masuk syurga. Dalam satu hadis Nabi kata, inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfilun wa la yabulun wa la yataghawatun. Dalam syurga nak makan gapo makan, nak minum gapo minum. Tak kecing, tak berak dalam syurga. Tapi benar-benar yang kita makan tu kita makan lebih gapo. Dia akan tubik peluh kita, yang mana bau peluh kita tu seperti dengan misk, dan juga warashun karashil mis yulhamuna tasbih wa tahmid. Maka kenya tambah bertasbih kepada Allah Ta'ala, subhanallah walhamdulillah, zikir kepada Allah Ta'ala dalam syurga semua. Ya Allah, tu dalam syurga. Gapo lagi yang Allah Ta'ala royak? Nabi SAW royak juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW kata, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Dalam syurga bagi orang yang beriman, dia ada satu kemah. Satu kemah bagi orang yang beriman. Tuluha sittuna mailan. Tinggi dia, panjang dia ni 60 mail. Tahu mana 60 mail kita kira tengok. Lil mu'min fiha ahlun. Bagi setiap orang beriman, dia masuk syurga, dia ada keluarga. Masing-masing ada keluarga. Keluarga dalam tu yatufuna alaihim al-mu'min. Yatufu alaihim al-mu'min. Fala yara ba'duhum ba'da. Dalam keluarga dia ni, isteri dia ramah, nangfa dia ramah. Keluarga seorang ni ramah, keluarga seorang ni ramah. Ada isteri ramah yang mana tiap keluarga itu tidak boleh nak lihat lagi mari. Main. Tak nampak lagi mari. Gila lagi mari dia musing abang dia. Itu dalam syurga yang Allah Ta'ala nak wih. Hey orang yang sedap dalam dunia, jaga baik-baik. Ini nikmat dalam syurga lebih sedap daripada nikmat dunia yang kita duduk lagi. Hey sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah kita pada hari ini. Rasanya cukup kepada kita tentang hadis yang kita ngaji pada hari ini, tentang cara mana kita nak masuk syurga dan juga bagaimana ahwal dalam syurga. Mudah-mudahan kita nak jadi ahlul jannah, ahli syurga belaka. Saya mohon berdoa kepada Allah Subhanahu taala, minta kepada Allah Subhanahu taala kita, saya sendiri dan juga senang pendengar semua, semua sedang pendengar semua dan juga semua orang Islam belaka dapat jadi ahlul jannah, ahli syurga belaka.
dan juga kita boleh pergi duduk dalam syurga. Itulah tempat kita yang sebenar, tempat yang kita nak duduk lama selama-lamanya. Maka insya-Allah kita boleh kecak nikmat yang kita duduk sabar. Orang mukmin dia sabar dalam syurga, dalam dunia ini gapo Allah Taala larang, tapi dia boleh kecak belaka nikmat yang paling sedap lagi, juta-juta ataupun tak boleh nak bilang sedap dia daripada nikmat dunia ini lagi. Insya-Allah Taala, maka cukup sekadar inilah kita pada hari ini. Gapo yang silap salah itu daripada nafsu saya sendiri, apa yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول